Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam dua video yang lepas kita telah membincangkan berkenaan ayat 1000 dinar. Dan dalam video ini insya-Allah adalah kita akan recap beberapa poin penting secara version ringkas insya-Allah untuk manfaat bersama. Jadi ada 5 poin yang akan disebutkan dalam video ini secara ringkas. Poin yang pertama berkenaan dengan janji Allah dalam ayat 1000 dinar ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu adalah dua janji yang Allah nyatakan. Siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah juga akan memberikan rezeki dari pintu-pintu yang tak disangka. Dan siapa yang bertawakal, Allah akan memberi kecukupan baginya. Jadi ini adalah dua janji dan formula yang Allah telah berikan dalam ayat 1000 dinar untuk kita insya-Allah fahami dan amalkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua berkenaan dengan keimanan dan keredaan terhadap ketentuan Allah. Dalam hujung ayat 1000 dinar Allah berfirman, "Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Di sini Allah menekankan bahawa setiap ketetapan Allah itu pasti akan berlaku, pasti akan terlaksana, dan untuk setiap sesuatu Allah telah menetapkan qadarnya, Allah telah menetapkan ketentuannya. Jadi dalam konteks ayat ataupun dalam konteks surah di mana ayat 1000 dinar ni Allah letakkan, contohnya dalam konteks perceraian, maka sekiranya berlaku keadaan itu, maka ketahuilah itu adalah ketetapan Allah. Sekiranya Allah menetapkan sesuatu, tiada siapa yang mampu mengubahnya. Dan bagi kita yang beriman, kita akan menerima ketetapan Allah dengan redha insya-Allah. Jadi kalau kita ambil konteks yang lebih luas untuk pengajaran kita, dalam apa sahaja ujian, musibah dan sebagainya yang Allah beri kepada kita, ketahuilah itu adalah ketetapan Allah, tiada siapa mampu mengubahnya. Dan insya-Allah kita bagi seorang yang beriman, kita akan redha, kita akan bertakwa, dan kita akan bertawakal insya-Allah. Itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, kalau kita melihat konteks surah ini, Allah meletakkan garis panduan berkenaan dengan bagaimana urusan cerai dan talak itu. Dan kemudian Allah memberikan satu janji insentif dalam ayat 1000 dinar ini tadi. Siapa yang bertakwa dan bertawakal, Allah akan bagi jalan keluar, Allah akan bagi rezeki, Allah akan bagi kecukupan. Tetapi dalam ayat selepas itu juga Allah ada juga memberi ancaman dalam ayat 8 hingga 10. Dalam ayat 8 hingga 10 Allah memberi ancaman. Siapa yang sebaliknya, siapa yang derhaka, Allah akan memberi azab, azab yang akan menanti mereka, dan juga kerugian yang besar. Na'udzubillah. Jadi kalau kita ambil dari pengajaran yang lebih luas, Allah telah menetapkan berbagai-bagai garis panduan untuk kita, tak kiralah daripada yang kecil-kecil, daripada bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita menguruskan hidup kita seluruhnya. Allah telah menetapkan garis panduannya. Siapa yang bertakwa, siapa yang akan menjaga garis panduan itu, insya-Allah jalan keluar untuknya, insya-Allah rezeki untuknya, insya-Allah kecukupan untuknya. Tetapi sebaliknya, siapa yang derhaka, na'udzubillah, azab dan kerugian yang menanti. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, berkenaan dengan tujuan ayat dibaca. Dalam ayat yang ke-11 Allah menyebut Nabi basically Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat Allah kepada kita untuk apa? Liyukhrija, untuk mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. So kat sini itulah tujuan ayat-ayat Al-Quran, ataupun ayat Allah dibaca, untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Persoalan yang mungkin kita patut fikirkan ialah bagaimana itu akan berlaku sekiranya kita membaca Al-Quran tetapi kita tak faham pun apa yang ayat tu maksudkan, apa yang ayat tu perkatakan, kita tak faham. Itu satu persoalan yang sepatutnya kita cuba jawablah untuk diri kita masing-masing. Seterusnya, kalau kita fokus lagi kepada ayat tersebut, liyukhrija allazina amanu wa amilus solihat minaz zulumati ilan nur, yang akan dikeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya itu ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada dua elemen kat situ, iman dan amal. Yang penting untuk kita perhatikan sejauh mana kita fulfill keduanya. Kalau kita ambil contoh spesifik ayat 1000 dinar ini tadi,
Allah menjanjikan, Allah memberikan formulanya, bertakwa dan bertawakal, insya-Allah jalan keluar rezeki dan kecukupan untuk kita kan. Sebaliknya derhaka, kerugian dan azab yang menanti, nauzubillah. Jadi sejauh mana kita imani benda tu dan sejauh mana ia terjelma dalam amalan kita kan, itu adalah poin yang keempat. Dan seterusnya poin kelima, poin terakhir di hujung surah ini, di hujung surah At-Talaq, Allah menutup dengan merimain siapakah yang mencipta 7 lapis langit, siapa yang mencipta bumi ini dan segalanya kan, siapa yang ilmunya meliputi segalanya ini. Ini adalah penting kerana kadang-kadang kita berhadapan dengan garis panduan yang menyusun hidup kita ni, tetapi kadang-kadang kita terfikir ada yang mungkin tak berapa sesuai untuk realiti kita. Contohnya, ada yang kita ada solution yang lebih baik mungkin dan sebagainya. Sekiranya benda-benda ni timbul, pemikiran sebegini timbul, Allah telah ingatkan, siap-siap siapakah yang lebih tahu kan? Adakah kita yang dhaif, yang kerdil, yang lemah ini, ataupun Allah yang mencipta 7 lapis langit, yang mencipta bumi dan segala isinya, yang ilmunya meliputi segalanya ini, adakah kita lebih mengetahui ataupun Allah lebih mengetahui? Itu adalah poin yang penting untuk kita sentiasa ingat dalam berhadapan dengan segala garis panduan yang Allah telah tetapkan untuk kita, insya-Allah. Wallahu alam, itu adalah 5 poin penting yang diambil secara ringkas secara sekali lalu daripada 2 video yang lepas, insya-Allah. Bagi yang berminat untuk perbincangan yang lebih panjang lebar, boleh pergi kepada 2 video yang lepas tu. Dan apa pun, insya-Allah semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah hari ini kita akan membincangkan sedikit berkenaan dengan ayat 1000 dinar.